Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap semua berada dalam keadaan sihat di samping keluarga tersayang. Alhamdulillah, hari ini kita masih lagi boleh bertemu dalam video kali ini. Video untuk subjek matematik tahun 1. Kita masih lagi dalam tajuk operasi asas tambah. Untuk hari ini kita nak belajar tentang tambah mudah. Apa itu tambah mudah? Apa yang kita nak belajar hari ni tentang tambah mudah? Okey, sebelum kita nak belajar tentang tambah mudah, cikgu nak ulang kaji sedikit tentang nilai tempat. Tentang nilai tempat. Okey, nilai tempat ni kita dah pernah belajar sebelum ni. Kalau tak salah saya, nilai tempat ni kita belajar di sekolah sebelum cuti PKP hari tu. Okey, nilai tempat ada dua. Okey, puluh dan sa. Nilai tempat puluh, nilai tempat sa. Jadi bila kita nak tulis, kita tak tulislah penuh puluh tu. Kita ambil nama depan dia je. Pu, sa. Jadi kita boleh buat garisan pembahagi ni untuk membezakan antara nilai puluh dan sa. Okey, saya bagi contoh nombor, satu nombor ya. Kita gunakan nombor 25. Okey. Nombor 25, jadi yang mana satu nombor nak letak pada nilai tempat pu, yang mana satu kita nak letak pada nilai tempat sa. Ingat cikgu pernah bagi tahu dah sebelum ni. Nilai tempat sa akan berada di belakang. Nombor dia mesti duduk di belakang. Contohnya nombor tadi kita sebut 25. 25. Okey, 5 tu kita sebut last kan? Kita sebut yang terakhir. 25. 5 tu kita sebut yang terakhir. Jadi yang terakhir itulah yang akan jadi sa, nilai tempat sa. Rumah dia di sa. Jadi 5 kita tulis ke dalam ruang nilai tempat sa. Okey, jadi tinggal nombor apa saja? Tinggal nombor 2. Jadi di mana tempat untuk nombor 2? Jadi nombor 2 kita letak pada nilai tempat 10. Boleh? Okey, jom tengok lagi satu contoh cikgu bagi. Okey, cikgu gunakan contoh nombor 47. Jom kita letakkan di manakah rumah mereka ni. Kita nak letak balik nombor 47 tu, mana nombor dia duduk dekat rumah mana. Okey, ingat rumah sa, nombor berada di belakang sekali. Jadi nombor yang berada di belakang adalah nombor 7. 7 nilai tempatnya sa. Okey, nilai tempat puluh pula nombor 4. 47. 4 tu adalah puluh, 7 adalah sa. Okey, boleh ingat? Awak boleh ingat kembali tak nilai tempat? 32 tambah 12. Apakah hasil tambah nombor berikut? Hari tu cikgu ajar guna jari, guna lidi, ataupun guna garis nombor, guna pembaris. Tapi ni nombor besar sangat ni. Kalau nak guna jari, jari ada 10 je tak cukup. Soalan minta 32 dan 12 tak cukup jari. Nak guna pembaris panjang lah kalau sampai 32. Atur lidi macam mana pula? Macam mana nak jawab soalan ni? Macam mana kita nak jawab nombor yang besar ni? 32 tambah 12. Okey, inilah yang kita nak belajar hari ni, iaitu topik tambah mudah. Okey, minggu lepas hari tu kita belajar tajuk tambah yang mudah-mudah dalam fakta asas, dalam lingkungan fakta asas. Tapi hari ni kita nak belajar nombor yang lebih besar sedikit, yang berpuluh-puluh, belas-belas. Jadi kan, macam mana kita nak kira? Guna jari, guna lidi, boleh ke? Okey, jadi hari ni kita nak belajar sesuatu yang baru. Okey, jadi cikgu nak kamu semua tumpukan perhatian. Okey, jom kita tengok tajuk hari ni, iaitu tambah mudah. Okey, dalam tambah mudah ada dua perkara penting yang kamu perlu tahu. Yang pertama adalah ayat matematik. Ayat matematik. Yang kedua, bentuk lazim. Bentuk lazim ni adalah benda baru untuk kamu. Okey, kita tengok dulu ayat matematik. Okey, cikgu bagi contoh ayat matematik. Ayat matematik ni cikgu dah pernah sentuh dah dalam tajuk sebelum ni. Jadi yang ini cikgu teruskan tulis sahaja ya. Okey, contoh cikgu tuliskan ayat matematik. Contoh nombor dia, sebelum ni cikgu guna nombor bawah 10. Jadi yang ini kita lebih pada 10. Okey, guna nombor yang lebih besar daripada sebelum ni lah. Okey, contohnya cikgu bagi ayat matematik 23 tambah 1, 2, 12
sama dengan apa jawapan? Okey. Yang ini maksudnya di sini ayat matematiknya adalah 23 tambah 12. Okey? Itu adalah ayat matematik. Jadi daripada ayat matematik ni lah kita nak tukarkan kepada bentuk lazim. Okey? Bentuk lazim. Okey, jom kita tengok. Dalam bentuk lazim kita boleh buat macam ni Kita boleh buat kotak bahagi 2. Macam tu. Okey, di ruang atas ini kita perlu isikan dengan nama nilai tempat, iaitu yang pertama di sebelah sini adalah iaitu puluh, dan di sebelah sini adalah sa. Jadi dua nilai tempat ni perlu kita buatlah dalam bentuk lazim. Okey, cikgu suka suruh awak tulis pu dan sa ni supaya awak senang dan awak tidak salah untuk kira dalam bentuk lazim. Jadi setiap kali nak buat bentuk lazim, tulis kali ni. Buat bentuk lazim tu bersama dengan nilai tempat dia. Okey, setelah kita buat nilai tempat, dah masuk dah nilai tempat, kemudian tibalah masanya untuk kita masukkan nombor di dalam bentuk lazim. Okey, kita boleh mulakan nombor dengan nombor di hadapan dulu. Macam mana kita nak tulis nombor 23 ni di dalam bentuk lazim? Okey, cikgu suka ingatkan kepada anak-anak murid cikgu supaya kamu tulis nombor bermula daripada belakang. Kenapa kita tulis dari belakang? Supaya kamu tak salah masukkan nilai nombor tu ke rumah yang salah. Jadi bila kita mula dari belakang, semestinya kita akan masukkan nombor di belakang secara teratur. Okey, daripada nombor 23 ini, jom kita tengok. Nombor yang paling belakang adalah nombor 3. Jadi kita masukkan nombor 3 pada rumah sa. Okey, nombor 2 berada pada nombor nilai tempat 10. Kemudian kita masukkan pula simbol tambah di sini. Kemudian tambah 12 dia kata. Okey, macam tadi juga cikgu cakap, masukkan nombor bermula dari nombor belakang. Okey, nombor belakang pada nilai 12 adalah nombor 2. Kemudian 1. Okey, kemudian kita siap lengkapkan bentuk lazim tu dengan garisan. Okey, kita dah boleh mula tambah. Jadi untuk tambah, kita mula tambah daripada nombor belakang. Jangan mula di hadapan. Kenapa tak boleh mula di hadapan? Sebab dia akan mengganggu nanti waktu pinjam-meminjam ataupun lebihan nombor waktu kita tambah tadi. Okey, jadi apa-apa nombor kalau kita nak tambah mula dari belakang, iaitu mula daripada nilai tempat sa. Jadi di sini awak perlu tambah pada sa dahulu sa. Jadi pada nilai tempat sa awak perlu tambah 3 tambah 2. 3 tambah 2. Jadi 3 tambah 2 berapa? 3 tambah 2 sama dengan 5. 1 2 3 4 5. Jadi jawapannya tulis di sini 5. Okey, kemudian barulah kita tambah pada nilai tempat 10. 2 tambah 1. 2 tambah 1. Jadinya 3 jawapan dia. Dapat dah jawapan 35. Jadi kita tulis jawapan pada ayat matematik tersebut. 23 tambah 12, jawapannya adalah 35. Okey? Okey. Okey, jom cikgu nak bagi lagi satu contoh sebelum kita pergi ke buat latihan. Okey? Untuk mengukuhkan lagi operasi tambah kamu. Okey, saya bagi lagi satu contoh. Contoh yang kedua, kita guna soalan apa pula Cikgu bagi contoh soalan 33 tambah 24 sama dengan apakah jawapannya yang perlu kita cari. Okey, itu adalah ayat matematiknya. 33 tambah 24 sama dengan jawapan yang perlu kita cari Okey, jom kita buat bentuk lazim. Kenapa kita kena buat bentuk lazim? Sebab kita nak kira guna jari, nak guna lidi, tangan, garis nombor tu. Kalau nak buat satu-satu panjang, 33 tu panjang kan? Jari kita pun tak cukup. Kalau jari tangan campur jari kaki baru 20 kan? Jadi sebab tu kita kena tahu cara bentuk lazim. Okey, pertama sekali bila kita nak buat bentuk lazim, kita kenalah buat garis. Okey, garis awak buat dalam buku nanti guna pembaris tau. Cikgu tak boleh guna pembaris. Okey, selepas dah buat pembaris, masukkan nilai tempat pu dan sa. Masukkan nilai tempat pu dan sa. Ingat, pu mesti kita tulis pu dahulu baru sa. Okey, sa di belakang.
Sa di belakang, puluh di hadapan. Ingat tak cikgu pernah nyanyi lagu tu dekat kamu? Sa di belakang, puluh di hadapan. Okay? Okay, so jom kita tengok kita nak masukkan nombor mana dulu dalam bentuk lazim ni. Jadi kita masukkan nombor yang di hadapan dulu, iaitu nombor 33. Tadi cikgu dah bagi tahu dah. Bila kita nak masukkan nombor ke dalam bentuk lazim, ingat kita kena tulis nombor daripada belakang dulu, daripada nombor yang berada pada nilai tempat sa. Sa di belakang, sa di belakang. Ini adalah nombor yang berada di belakang. Jadi kita masukkan 3 pada nilai tempat sa. Sa di belakang, puluh di hadapan. Di hadapan adalah nombor 3 juga. Jadi 3 ini berada pada puluh. Okey, dah selesai dah nombor 1. Nombor yang di hadapan kita dah masukkan dah. Kemudian kita nak masukkan pula simbol. Jangan lupa simbol. Kita buat bentuk lazim tapi kita tak tulis simbol pun salah juga. Okey, cikgu boleh potong satu markah. Okey, kita tulis tambah simbol. Kita tulis simbol tambah di sini. Okey. Kemudian kita masukkan nombor yang seterusnya, iaitu nombor 24. Nyanyi lagi lagu Pu dan Sa tadi. Sa di belakang, sa di belakang. Jadi sa dia nombor 4. Puluh di hadapan, puluh di hadapan. Puluh dia adalah 2. Jadi siap dah kita punya ayat matematik. Kita transfer ke bentuk lazim tadi. 33 tambah 24. Jadi kita buat sama dengan dia, garis je. Okey, kita boleh selesaikan dah. Okey, kita selesaikan satu-satu. Mula-mula selesaikan bahagian sa dahulu. Okey, ini bahagian sa. 3 tambah 4. Okey, kamu boleh guna jari. 3 tambah 4. Ataupun kalau kamu tak mahir guna jari, kamu boleh juga buat lidi pada bentuk lazim ni, boleh. Okey, atas ni dia 3. Jadi 1, 2, 3. Bawah 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kita kira sama-sama untuk dapatkan jawapan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, itu lidi kalau guna jari. 1, 2, 3 tambah 4. 1, 2, 3, 4. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, itu jawapan dia kan. Okey, kita tengok pula untuk tambah bahagian nilai tempat puluh. Okey, kita tambahkan 3 tambah 2. 3 tambah 2, jawapan dia 1, 2, 3, 4, 5. Okey, ataupun kamu boleh juga buat lidi Jadi kita buat lidi, kalau kat sebelah pu kita buat bahagian pu lah. Atas ni nombor 3 jadi 3 lidi. Bawah nombor 2 jadi 2 lidi. Jadi kita kira ada berapa lidi kesemuanya? 1, 2, 3, 4, 5. Betul lah jawapan kita tadi 5. Jadi kita dah dapat dah jawapan. Okey, 33 tambah 24 sama dengan 57. Itu tulis dalam ayat matematik 57. Boleh? Okey, tak apa, sekejap lagi kita buat latihan pengukuhan dalam buku aktiviti matematik jilid 1. Banyak latihan matematik tambah dalam tu yang akan kita buat sebentar lagi untuk kamu kuasai operasi tambah ini. Jom kita rehat minum air sekejap. Okey, jom kita sambung untuk buat latihan sebagai pengukuhan tajuk tambah mudah ini. Okey. Murid-murid boleh pergi ambil buku aktiviti matematik jilid 1 dan buka muka surat 78. Okey. Okey, dah bersedia? Okey, kita tengok pada muka surat 78. Okey, ada soalan tambah mudah. Okey, aktiviti 1 tambah. Okey. Dah, kita tengok dulu soalan huruf A. Kita tengok soalan huruf A. Okey, dia berikan kepada kita gambar untuk kita tambah, gambar pertama dan gambar kedua. Kemudian disediakan kotak untuk kita buatkan ayat matematik dan di sebelah sini untuk cara kita kira bentuk lazim. Okey, huruf A dia dah tolong buat dah. So, jadinya kita buat huruf B. Okey, kita tengok dalam petak ni. Okey, ayat matematiknya dia tidak masukkan apa-apa nombor, jadi kita kena isi ayat matematik ini. Kemudian baru kita buatkan bentuk lazim. Okey, jom kita kira sama-sama. Ada berapa telur di dalam gambar yang pertama ini? Okey, jom kira sama-sama dengan cikgu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi kita tulis dalam kotak ayat matematik ni, nombor yang pertama adalah 12. Okey, jom sekarang kita tengok pula yang gambar di sebelahnya ada berapa telur. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 telur dalam kotak yang di sebelah itu. Jadi kita masukkan dalam ayat matematiknya 12 tambah 6. So di sini kita dah dapat dah ayat matematik. Jadinya kita nak tukarkan ayat matematik ini kepada bentuk lazim. Kita nak buat bentuk lazim. Jadi tadi cikgu dah beritahu kepada kamu dalam bila kita nak buat bentuk lazim, kita buatkan pembahagi 2 ni. Kemudian tuliskan pu dan sa. Kenapa cikgu suruh buat ni? Supaya kita senang nak tambah, nanti kita tahu nak tulis kat mana. Supaya kita tak tersalah tulis nombor dalam rumah dia. Okey? Ini kotak dia cikgu dah buat dah. Okey, tulis kecil-kecil sajalah sebab kotak dia pun kecil kan. Jadi sekarang kita tengok nombor yang pertama iaitu nombor 12. Jadi kita nak tulis dalam kotak rumah pu dan sa. Ingat tadi kita nyanyi lagi sekali boleh? Sa di belakang, puluh di hadapan. Okey, sa di belakang. Jadi kita tulis nombor bermula di belakang. Sa di belakang. Jadi nombor yang di belakang pada nombor itu adalah 2. Puluh di hadapan, puluh di hadapan. Jadi pada puluh kita tulis nombor 1. Okey, kita dah tulis dah nombor yang pertama. Kemudian kita tulis simbol tambah. Okey, simbol tambah. Terkeluar. Sekejap cikgu tulis. Okey, kemudian kita nak tambah pula dengan nombor yang seterusnya iaitu nombor 6. Ingat, cikgu cakap tulis dari belakang. Sa di belakang, puluh di hadapan. Jadi kita tengok nombor 6 ni ada satu digit sahaja. Bila satu digit, dia semestinya duduk di dalam rumah sa. Okey, dia mesti duduk dalam rumah sa kalau nombor satu digit ni. Sebab dia satu dia je di belakang. Sa je dia. So, kita masukkan 6 di rumah sa. Rumah puluh ada nombor tak? Tak ada. Sebab nombor 6 ni satu sahaja digit dia. Okey, kemudian kita dah boleh tambah 2 tambah 6. So, kita boleh guna jari dan kepala. 2 di kepala. Okey, 2 di kepala. 6 di jari. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 2 tambah 6 adalah 8. 1 tak ada nombor untuk ditambah. Sifar lah kan. 1 tambah tiada apa. Jadi 1 kita buat turun ke bawah. Jadinya 1. Jadi kita dah dapat jawapan 12 tambah 6. Jawapan dia adalah 18. Kita tuliskan dekat. Kita tuliskan jawapan dekat sini 18. Okey, boleh? Kita tengok pula huruf C. Cikgu buat sampai huruf C. Huruf D kamu buat sendiri ya. Okey, jom kita tengok dalam huruf C ni ada petai. Jom kita kira dalam petak yang pertama ada berapa petai. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi satu ikat ni ada 10 petai. Ada 10 petai. Jadi 20. 10, 20. Ini 21, 22, 23, 24, 25. Jadi dalam petak yang pertama ada 25 petai. Kita tuliskan ayat matematik dia 25. Kita kira pula petai di dalam petak yang di sebelah. 1, 2, 3, 4. Okey, ada 4. Siap dah kita punya ayat matematik. Kita boleh tukar jadikan dia sebagai jadikan dia bentuk lazim. Bentuk lazim, sekali cikgu ulang, kena buat garis bentuk lazim ni pembahagi rumah. Saya suka suruh awak buat ni. Pu sa. Okey.
Kemudian kita tengok nombor yang mana dulu kita nak masukkan. Nombor yang pertama ini iaitu nombor 25. Nombor apa kita nak letak pada rumah sa? Kita letak pada rumah sa ni nombor apa? Nyanyi lagi sekali. Sa di belakang, puluh di hadapan, sa di belakang. Okey, bila di belakang dia nombor apa tu? Nombor 5. Jadi 5 tempat dia di sa. Okey. Puluh di hadapan, puluh dia di 25. Kemudian simbol tambah, jangan lupa simbol tambah. Tambah pula nombor yang seterusnya, tambah nombor 4. Tulis nombor 4. Jadi kita buat garis. Okey, boleh kira dah. 5 tambah 4. 5 tambah 4 berapa jawapan dia? Okey, 5 di kepala, 4 dicari. Okey, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jawapan 5 tambah 4 ialah 9. Okey, 2 tambah, tiada nombor di situ, jadi 2 lah. Kita buat turun 2 di sini. Jadi kita dah dapat jawapan 25 tambah 4. Jawapan dia adalah 29. Siap. Okey, huruf D cikgu nak kamu buat sendiri ya. Okey, boleh kita sambung. Jom kita tengok muka surat 79 pula. Okey, latihan tambah mudah. Okey, jom kita baca soalan. Ada 2 soalan. Soalan 1 dan soalan 2. Kita tengok dulu soalan nombor 1. Tambah, lukis manik pada dekat-dekat. Okey, inilah dekat puluh, dekat sa. Okey. Okey, soalan ni senang sebab dia dah bagi ayat matematik dan dia dah tolong awak tukarkan kepada bentuk lazim. Dan mudah juga sebab dia dah bagi dekat-dekat ni. Jadi kita boleh kira dekat-dekat ni, tak payah nak guna jari, tak payah nak guna lidi. Okey. Faham tak? Okey, jom kita tengok contoh. Apa maksud nak guna dekat-dekat ni ya? Okey, tengok huruf A dia dah tolong buat. Kita buat huruf B teruslah Okey, ayat matematiknya 41 tambah 5. Okey, cikgu nak juga awak buat nilai tempat pu dan sa supaya kita tak salah tambah. Biasakan diri untuk lukis, bahagikan nilai tempat pu dan sa. Barulah awak tak salah tambah Sampai awak darjah 2, 3 pun buatlah ni pembahagian ni, pu dan sa ni Okey, untuk tambah kita kena tambah dari belakang. Tambah dalam nilai tempat sa dahulu Kita kena tambah pada nilai tempat sa dulu. Ni kita tambah sini ni, cikgu warna dulu. Okey, kita tambah pada nilai sa dahulu. Jadi sini soalan ni dia dah bagi dekat-dekat. So kita kira dekat-dekat. Okey. Pada nilai sa kita perlu tambah 1 dan 5. Jadi kita lukis dekat sa tu. Mula-mula ada 1 je. Kemudian tambah 5. Jadi kita lukis 5 bulatan. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dah ada 5 dekat. Okey, jom kita boleh kira terus. Berapa jumlah dekat yang dah ada dalam sa tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Boleh dah tulis jawapan 6. Okey, jom kita tengok pula pada nilai tempat puluh. Ada nombor 4. Jadi dekat dia ada 4. 1, 2, 3, 4. Jadi nilai tempat puluh 4 nak tambah dengan apa-apa tak ada nombor kan. Jadi 4 sajalah. Jawapan dekat sini pun 4. Okey, ni tak ada apa-apa, dia turun bawah. Jadi dah dapat dah jawapan 41 tambah 5. Jawapan dia adalah 46. Okey, tengok pula huruf C. Cikgu tolong buat huruf C. Huruf D kamu buat sendiri Okey, sama juga. Ini dia bagi ayat matematik 60 tambah 5. Buat pembahagi nilai tempat pu dan sa. Lepas tu kita selesaikan dahulu yang nilai sa. Okey, saya warna di belakang. Awak tak payah warna. Saya warna ni supaya awak nampak. Kita nak tambah mestilah mula dengan yang belakang dahulu Okey, jom kita tengok kita nak tambah apa di tempat nilai sa tu. Tempat nilai sa ada nombor sifar. Sifar adalah kosong, jadi kita tak perlu bulatkan pada dekat. Tambah 5. Jadi kita lukis 5 dekat. 5 dekat, sorry.
Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Dan jawapan dia adalah 5 di sini Okey, kemudian kita tengok pada puluh. Nombor 6 tambah dengan tak ada nombor. Jadi lukis 6 dekat. 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tak payah tambah dengan nombor apa-apa sebab dia tak ada nombor. Terus tulis jawapan kat sini 6. Jadi jawapan dia adalah 65. Senang. Kita guna bantuan dekat-dekat untuk soalan nombor 1 ini. Boleh? Okey, seterusnya kita tengok pula soalan nombor 2. Lengkapkan ayat matematik. Untuk soalan ini berbeza sikit daripada yang tadi. Kalau tadi bentuk lazim menggunakan nombor, okey, menggunakan angka. Kali ini dia bagi bentuk lazim juga. Ada rumah puluh dan rumah sar. Tetapi dalam rumah tu dia berikan kita gambar cube ni untuk kita kira. Dia tak ada nombor. Dia bagi gambar untuk kita kira. Okey. Okey, jom kita tengok dulu soalan huruf A. Ayat matematiknya adalah 22 tambah 3. 22 tambah 3. Sama macam bentuk lazim tadi, cumanya ini bezanya gambar je. Okey, apa yang maksud cikgu sama? Maksud cikgu di sini adalah okey, gambar yang di atas ni, ini ni merujuk kepada nilai yang pertama, iaitu 22. Betul tak cikgu cakap? Jom kita kira tengok. Okey, kita kira sama-sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Betul kan? Sama kan? Yang cikgu warnakan biru ni 22, yang ini pun 22 bilangan dia Okey, boleh? Jadi dia dah tolong masukkan siap-siap dah. 20 di rumah 10, 2 di rumah sar. Jadi kita hanya perlu tambahkan sahaja. Okey, yang ini kita kira je bahagian gambar tersebut. Okey, kita sama juga. Yang ini pun bila tambah je kita mesti mula tambah dengan bahagian sar dahulu. Kita tambah dari belakang, iaitu tambah pada rumah sar dahulu. Okey, jom kita kira. Ada berapa nombor pada rumah sar? 1, 2. Tambah lagi bawah ni. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi jawapan pada rumah sar 2 tambah 3 sama dengan 5. Tadi jadinya kita tengok pula belah puluh. Kita nak tambah belah puluh pula. Belah atas ni ada nombor yang tadi kita dah kira kan. So kita kiralah lagi sekali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Okey, dalam ni ada 20. 20 tambah dengan apa? Bawah ni tak ada gambar apa-apa. Jadi kita tambah sifar lah, kita anggap. Jadi nombor 20 ni kat atas ni kita bawa turun. Kita nak tulis 20 ke kat sini? Kalau kita tulis 20 kat situ, nombor akan jadi jawapan 205. Kita tak perlu tulis 20 kat sini sebabnya nombor 20 ni dah berada pada nilai tempat puluh. Jadi kita boleh hilangkan nombor puluh ni. Sebab apa? Dia dah berada pada nilai puluh. Jadi kita tulis 2 sahaja. 2 sahaja. 25 jawapan dia Pada 22 tambah 3 jawapan dia adalah 25. Okay, kita tengok pula huruf B. Tengok ayat matematiknya 54. Okay, 54 tambah yang ini dia tak bagi, yang ini pun dia tak bagi. Jadi kita kena isikan jawapan 2 kotak ini. Ingat tadi cikgu cakap bentuk lazim sama saja. Yang bahagian atas ni mewakili nombor yang pertama, yang bawah ini mewakili nombor yang kedua tambah dia. Jadi 54 ni dia dah kira dah kat kita. Kat atas ni kita hanya perlu cari nombor ni. Yang mana nombor ni ada jawapan dia di kotak nombor 2 ni. Jom kita kira. Ada berapa nombor kat sini? 1, 2, 3, 4. Jadi 4 ni masuk dalam kotak nombor 2. 4. Okey, ayat matematiknya adalah 54 tambah 4. Jom kita cari jawapan. Senang je, mula dengan tambah bahagian sar dahulu.
1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 4 tambah 4 jawapan dia adalah 8. Tengok pada puluh pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10, 20, 30, 40, 50. Okey, jadi 50 ni kita nak tambahkan dengan yang bawah ni. Bawah ni tak ada gambar cube apa-apa kan. Jadi maksudnya 50 tambah sifar. Jawapannya baliklah. Apa-apa tambah dengan sifar, jawapan dia balik. 50 ke bawah. Kita tulis 50 ke? Tak. Sebab dia berada pada nilai tempat puluh dah kan. Jadi kita boleh mansuhkan nombor puluh. Okey, tulis nombor 5 sahaja. Jadi jawapannya adalah 58. Jawapan kepada 54 tambah 4 adalah 58. Okey, siap dah kita punya latihan dalam muka surat 79. Terima kasih pada murid-murid yang menonton video cikgu pada hari ini. Tahniah kerana hadir PDPR pada hari ini. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye.